Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya berharap yang menonton video ini dalam keadaan sihat sejahtera di bawah perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Memperkenalkan, nama saya Nur Haji bin Ishaq, bernombor matris E174410. Berikut merupakan kertas kerja kumpulan kami, iaitu kumpulan EARTH. Kami telah membuat kajian mengenai penerokaan tanah dan perubahan kualiti air di tanah loging Kelantan, Malaysia. Berikut merupakan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada 5 orang. Yang pertama, sudah semestinya saya, Nur Haji bin Ishaq. Yang kedua, Nik Muhammad Azri bin Muhammad Zakri. Yang ketiga, Muhammad Ifan bin Mahmudin. Yang keempat, Muhammad Alif Izwan bin Madisa. Dan yang kelima, Nur Aisyah Syahirah binti Jamil. Berikut merupakan peta lokasi tanah loging Kelantan. Tanah loging terletak di sebelah utara Cameron Highland yang merupakan jajahan yang ke-11 bagi negeri Kelantan. Jajahan kecil loging sedang berkembang maju sebagai pusat agro pertanian dan agro pelancongan. Kerana apa? Kerana faktor geografinya yang menarik dari segi suhu, ketinggian dan kedudukan yang strategik bersebelahan dengan negeri Pahang, Perak dan juga semestinya Kelantan. Kawasan ini berhutan tebal dengan suhu 16 darjah Celsius hingga 26 darjah Celsius. Kadar hujannya pula 2,200 mm hingga 2,700 mm setahun. Jenis tanah di kawasan ini adalah jenis shale. Apakah itu tanah shale? Tanah shale ini adalah tanah yang jenis lempung berpasir dan juga mudah terhakis. Secara geografinya, tanah tinggi loging terletak pada kedudukan garis hitam, iaitu 04037 00.0 utara dan 101027000 timur. Okey, tanah tinggi loging berkeluasan 181,700 hektar bersamaan dengan 1,817 km. Agak panjang juga ya tanah loging ini. Tamat sudah mengenai kedudukan tanah loging. Sebelum kita menceritakan mengenai kajian kes, marilah kita menghayati ayat suci Al-Quran ini. Allah telah berfirman dalam kitab suci Al-Quran, surah Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahluka wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Amin ya rabbal alamin. Yang bermaksud, telah timbul pelbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Jadi, renung-renungkanlah. Okey, seterusnya, apakah yang berlaku di tanah tinggi loging Kelantan? Okey, tanah tinggi loging Kelantan berlakunya pencemaran tanah di mana disebabkan oleh aktiviti pembangunan di kawasan tanah tinggi tersebut yang berkembang dengan sangat maju disebabkan oleh projek-projek penerokan yang tidak terhenti-henti. Aktiviti penerokan tanah dan hutan di kawasan tersebut yang dilakukan secara berleluasa menjadi faktor berlakunya isu pembangunan ini yang hangat dibincangkan di Dada Akbar pada baru-baru ini. Okey, yang kedua adalah mengapa kajian ini dilakukan. Okey, kajian ini dilakukan untuk mengetahui apakah punca sebenar berlakunya pencemaran di tanah tinggi loging Kelantan yang telah memberikan pelbagai kesan negatif terhadap alam sekitar. Okey, yang terakhir adalah apakah elemen yang terdapat di dalam kajian kami. Yang pertama adalah isu utama. Yang kedua adalah faktor yang menyebabkan isu yang berlakunya pencemaran di tanah tinggi loging Kelantan. Yang ketiga adalah kesan daripada pencemaran di tanah tinggi loging Kelantan. Dan yang keempat adalah cadangan dan langkah pencegahan, pemeliharaan dan pemuliharaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Azri bin Muhammad Zakri. Saya pegang nombor matrik A176795. Okey, hari ini saya ditugaskan untuk menceritakan isu utama yang terdapat di kawasan kajian
Kawasan yang dipilih adalah Tanah Tinggi Lodging yang terletak di dalam daerah Gua Musan, Kelantan. Kawasan ini merupakan kawasan hulu bukit yang penempatan majoritinya adalah penduduk masyarakat orang asli yang tinggal di perkampungan Postbrook. Sejak tahun 2000, terdapat banyak bukit bukau yang telah diterokai dan aktiviti pembalakan yang semakin berleluasa. Lalu kawasan ini dimajukan dengan aktiviti pembangunan dan aktiviti pertanian. Seperti yang sedia maklum, masyarakat orang asli sudah sinonim dengan kehidupan di dalam hutan, kerana di situ mereka dapat mencari rezeki untuk meneruskan kehidupan. Jadi penerokaan di Tanah Tinggi ini akan menjejaskan kehidupan mereka, flora dan fauna, termasuklah sistem alam sekitar yang terdapat di sana. Seterusnya saya akan menceritakan punca berlakunya isu di kawasan kajian. Isu yang pertama adalah pembangunan. Punca berlakunya isu ini adalah penyalahgunaan hak kebenaran daripada pihak kerajaan oleh peneroka. Hal ini kerana pembangunan yang dilakukan secara tidak mesra alam dengan pemaju tidak melaksanakan langkah keselamatan. Sebagai contoh, aktiviti pembangunan di sana adalah perhubungan, pengangkutan, kesihatan dan pendidikan. Isu yang kedua adalah pertanian. Punca berlakunya isu ini adalah sistem kawalan pembajaan yang tidak terkawal dan kandungan bahan kimia yang terlalu tinggi dalam baja. Permintaan pasaran terhadap hasil tanaman yang tinggi menjadi galakan kepada mereka, dan isu penggunaan baja dan racun serangga yang tidak mengikut peraturan mesra alam. Isu yang ketiga adalah pembalakan haram. Punca berlakunya isu ini adalah penebangan pokok balak yang masih muda, pemaju tidak membayar cukai dan tiada lesen yang sah, dan pembalakan melebihi kawasan yang telah ditetapkan. Penggunaan buruh asing yang tiada permit kerja yang sah menjadi punca juga berlakunya pembalakan haram ini kerana upah mereka yang murah. Seterusnya adalah komplot operasi secara haram warga negara asing dengan warga negara tempatan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya akan meneruskan pembentangan dengan bahagian kesan. Akibat daripada penerokaan tanah secara berleluasa, ini mendatangkan kesan buruk kepada alam, fizikal dan adam budaya, iaitu manusia. Mari kita pergi kepada salah satu contoh alam fizikal, iaitu kesan terhadap hakisan tanah dan tanah runtuh. Tumbuh-tumbuhan memberikan perlindungan kepada tanah daripada berlakunya hakisan tanah dan air larian permukaan. Akibat daripada pembangunan di kawasan tanah tinggi ini, pokok-pokok telah ditebang dan ini menyebabkan hakisan tanah berlaku dengan drastik. Kejadian hujan lebat telah memburukkan lagi hakisan di tanah tinggi ini. Kedua, kesan terhadap kemerosotan sumber air dan kualiti air. Ini berpunca daripada penerokan hutan secara haram untuk kegiatan pertanian. Hakisan tanah di Tanah Tinggi Lodging Kelantan telah mencemarkan kualiti air melalui proses endapan. Hakisan tanah dan tanah runtuh yang teruk telah menyebabkan air hujan bertukar warna daripada jernih kepada coklat seakan-akan tertarik. Hutan yang berfungsi sebagai tadahan air kini musnah akibat daripada penerokaan tanah. Seterusnya, mari kita lihat kesan terhadap alam sekitar manusia. Pencerobohan hutan akan menjejaskan kehidupan masyarakat tempatan dengan kehilangan tempat tinggal. Hujan lebat yang berlaku boleh memberikan kebimbangan terhadap keselamatan penduduk orang asli yang tinggal di lereng bukit dan pinggir sungai. Ini disebabkan hakisan yang semakin teruk akan menyebabkan banjir buruk di kawasan tersebut kerana banyak hutan dan pokok-pokok telah ditebang. Keadaan ini membahayakan keselamatan nyawa ratusan penduduk orang asli yang menetap di kawasan sekitar. Oleh kerana pertempatan mereka dipenuhi lumpur akibat hakisan yang berlaku, orang asli terpaksa berpindah ke tempat yang lebih selamat kerana bimbang akan nyawa mereka yang akan
terkorban akibat perbuatan manusia yang tidak bertanggungjawab. Sekian daripada saya. Terima kasih. Cadangan yang pertama adalah melalui peranan besar daripada kerajaan. Hal ini kerana kerajaan memang mempunyai mandat untuk memerintah dan mengurus, termasuk pengurusan kawasan tanah tinggi. Namun, dalam dunia moden kini, peranan orang awam dan badan bukan kerajaan telah menjadi semakin penting. Oleh itu, pelibatan badan bukan kerajaan NGO dan masyarakat tempatan dalam perlindungan, pengurusan dan pemeliharaan kawasan tanah tinggi adalah mustahak untuk menjamin keberkesanan. Seterusnya, aspek penguatkuasaan pihak Jabatan Alam Sekitar amatlah perlu bagi mengawal pembangunan agar mengikut apa yang telah digariskan dalam penilaian impak alam sekitar EIA. Seterusnya, projek-projek pembangunan tanah tinggi juga tertakluk kepada Akta Kualiti Alam sekeliling 1974. Sebahagian projek pembangunan dan pertanian tidak tertakluk dengan kelulusan EIA dan ESCP. Hal ini menyebabkan kerja-kerja pemotongan bukit, kerja-kerja tanah tidak terkawal yang telah menyumbang kepada hakisan sungai dan pencemaran sungai, khususnya Sungai Belatop. Kegiatan pertanian tanah tinggi perlulah mematuhi pengurusan amalan pertanian yang mampan. Hal ini bertujuan untuk memastikan pembangunan pertanian dan pengeluaran tidak menyebabkan kemerosotan alam sekitar dan hasil pertanian diterima oleh seluruh dunia. Program-program latihan harus merangkumi semua aspek iaitu land clearing dan pembangunan pemasaran produk. Antara topik yang dibincangkan dalam modul latihan ini ialah garis panduan bagi aktiviti pertanian di atas cerun bukit, pemasaran hasil pertanian melalui CPPC, pengurusan alam sekitar yang mampan dan langkah-langkah kawalan dan agribisnes, pasaran, perisikan dan pemasaran. Seterusnya, program kesedaran terhadap ancaman alam sekitar di Tanah Tinggi Lonjing. Hal ini kerana Tanah Tinggi Lonjing adalah merupakan kawasan satu-satunya tanah tinggi di negeri Kelantan yang mempunyai keunikan dari segi iklim dan persekitaran yang nyaman, pembukaan tanah bagi kegiatan pertanian dan ladang berpotensi mengancam keunikan sifat alam sekitarnya dan menyebabkan berlakunya pencemaran air dan tanah dalam jangka masa panjang dan sukar untuk dipulihkan. Justru itu, program kesedaran terhadap ancaman ini perlu dilaksanakan supaya semua pihak mengambil kebertanggungjawaban dalam pemeliharaan dan perlindungan alam sekitar di tengah Tanah Tinggi Lonjing. Seterusnya, kesimpulan. Kawasan tadan air merupakan sumber alam yang penting. Oleh itu, langkah kawalan terhadap kawasan ini amatlah penting untuk mengelakkan ancaman kepada kehidupan manusia. Hal ini kerana Malaysia merupakan negara yang sedang membangun. Pembangunan ekonomi yang pesat telah menyebabkan kemusnahan alam sekitar secara besar-besaran di negara ini tanpa dibendung. Justru itu, aktiviti pembalakan, pertanian dan pembangunan infrastruktur di tanah tinggi telah menyebabkan kemusnahan alam sekitar. Pembangunan kawasan tanah tinggi perlu dikawal kerana kawasan ini adalah diklasifikasikan sebagai kawasan sensitif alam sekitar. Lampiran. Bersama ini juga kami sertakan lampiran untuk tatapan para pendengar semua. Jadual di bawah menunjukkan pihak agensi dan syarikat yang terlibat dan mendapat kelulusan mengusahakan tanaman di Lonjing. Antaranya Syarikat Yakin, Kada, Multisystem Sdn Bhd, Damai, AII Green Agritech Sdn Bhd dan banyak lagi. Kawasan pertanian yang terdapat di Tanah Lonjing Kelantan ini banyak mengusahakan tanaman sayur-sayuran, buah-buahan dan bunga-bungaan.
tambahan pula keluasan sebanyak 1,206.272 hektar baru dibuka untuk tujuan pertanian. Kebanyakan pengusaha pertanian, khususnya sayur-sayuran dan bunga-bungaan di kawasan tanah tinggi ini menggunakan sistem perlindungan hujan iaitu rain shelter. Akan tetapi yang menjadi isunya ialah pada 19 Jun 2021, kumpulan kami telah melihat di berita TV3 yang menceritakan bahawa terdapat lambakan sayur-sayuran yang tidak laku untuk dijual. Hal ini kerana sekatan jalanan yang dilakukan sempena PKP sewaktu COVID-19 ini. Oleh itu, peniaga membuang sayur-sayuran ini ke dalam gunung dan timbulan pembaziran di situ. Tanah Lonjing kaya dengan sayur-sayuran dan buah-buahan. Daripada itu, jagalah khazanah alam ini daripada kerosakan oleh tangan manusia sendiri. Sekian, terima kasih.